Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Malam ini kita akan khususnya membicarakan berkaitan dengan hal gula ataupun adakah bekalan gula di pasaran melebihi ataupun stabil ataupun kurang, kerana ada beberapa isu selepas kita meraihkan Idul Fitri, ketika kita melalui bulan Ramadan yang lepas, ada bekalan-bekalan tertentu di negeri tertentu ada kekurangan, tetapi kerajaan mengambil inisiatif segera dan keadaan lebih stabil pada ketika ini. Tetapi ada juga kekurangan tertentu di kawasan-kawasan terpencil ataupun daerah-daerah tertentu. Jadi hal ini diangkat sebagai sesuatu yang serius, menjadi perkara penting oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sari Hidup. Jadi kita tampilkan pada malam ini orang kuat berkaitan dengan penguatkuasa kementerian yang berbahagia, Datuk Azman Adam. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami di Agenda Awani pada malam ini. Datuk merupakan Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sari Hidup. Jadi di mana status sekarang Datuk bekalan gula di negara kita secara keseluruhannya? Okey, terima kasih Saudara Nazri. Ya. Terima kasih juga kepada Astro Awani bagi peluang kepada kita untuk menerangkan kepada rakyat situasi yang sedang berlaku dalam negara kita sekarang, insya-Allah. Jadi isu berkaitan dengan kekurangan bekalan gula ni kita kesan berlaku beberapa hari sebelum daripada kita menyambut Hari Raya Aidilfitri yang lalu, terutamanya di negeri Pantai Timur lah, di negeri Kelantan dan Terengganu terutamanya. Pada masa tersebut berlaku sedikit kekurangan yang dikatakan sebagai kekurangan bekalan di tempat-tempat tertentu. Jadi saya nak tegaskan di sini bahawa kekurangan ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor tertentulah. Terutamanya yang pertama, of course, apabila kita nak menyambut perayaan yang besar macam tu, permintaan tu meningkat naik, ramai orang pulang ke kampung pada masa tersebut. Jalan raya kita pun agak sesak dan berlaku juga isu-isu penghantaran delivery. Jadi dalam konteks perniagaan gula ni sebenarnya dia ada dua konsep. Dia yang pertamanya sama ada bekalan gula tersebut dihantar sendiri oleh dua kilang yang ada dalam negara kita. Dan yang kedua, bekalan tersebut diperolehi sendiri ataupun diambil sendiri daripada kilang oleh pemborong-pemborong daripada negeri-negeri tersebut. Jadi itu sedikit senario lah yang menjadi punca kepada gangguan. Sebenarnya saya tidak menganggap perkara tersebut sebagai kekurangan bekalan. Betul. Sebenarnya daripada data yang kita ada, pengeluaran gula oleh kedua-dua syarikat di negara kita ada dua syarikat utama, Tuan Nazri. Yang pertama MSM, Malaysia Sugar Manufacturing Sdn Bhd, dan yang kedua kita ada CSR, Central Sugar Refinery. Jadi di Shah Alam. Jadi mereka ada dua syarikat, dia ada 4 kilang. Jadi mereka mengeluarkan gula ni dalam kuanti yang biasa sebenarnya. Tetapi macam saya kata tadilah, apabila berlaku sedikit gangguan sama ada di segi penghantaran dan juga peningkatan yang mendadak tentang permintaan, dia menyebabkan berlaku sedikit gangguan dalam pasaran pada masa tersebut. Jadi bertitik tolak daripada situ pada 3 Mei, KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup telah segera mengambil langkah kita melancarkan Ops Manis pada masa tersebut, khusus untuk gula. Sebab gula ni adalah satu item yang makanan penting. Ruji ni. Makanan kalau kita tengok gula asas ni lah. Asas dalam setiap hidangan, masakan, penyediaan minuman dan sebagainya. Gula tambah pula musim perayaan ni tu. Ya. Jadi kita telah mulakan Ops Manis pada masa tersebut khusus untuk Terengganu dan Kelantan sahaja. Bermula daripada 3 Mei dan kita extend kepada negeri-negeri lain juga, terutama di Kedah dan Pulau Pinang. Pada masa tersebut cuma kita rancang untuk membuat seminggu saja, tetapi memandangkan kami memikirkan bahawa kami perlu segera menyelesaikan isu ini dan kami juga perlu memastikan bukan setakat beberapa negeri sahaja yang terlibat dengan gangguan ini. Jadi kami telah berdasarkan kepada arahan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri, Datuk Seri Salahuddin, kita telah memanjangkan tempoh operasi ini sehingga 30 Jun 2023. Hujung bulan itu Ya. Datuk nak ceritakan lebih lanjut lagi, apa sebenarnya Ops Manis ni? Apa bidang kuasa dan juga ruang lingkup penguatkuasa dalam Ops Manis? Ops Manis ni yang pertama ialah kita nak pastikan
bekalan tu sampai Ada. kepada peringkat pengguna. Ya. Yang kedua, tidak ada unsur-unsur yang menyalahi undang-undang manipulasi dan sebagainya. Ya, termasuk juga contohnya macam isu-isu Pencatutan dan sebagainya. penyurukan. Dan yang ketiga, macam Tuan Nazri cakap tadi, elemen penjualan harga, melebihi daripada harga yang ditetapkan. Demand tinggi tapi barang tak ada. Ya, jadi itu tiga tiga perkara utama yang semasa kita melancarkan ops tersebut. Tetapi selepas daripada kerajaan memperkenalkan meluluskan pengenalan kepada gula jernih, gula bertapis jernih, kami telah extend lagi fokus kita, iaitu supaya tidak berlaku juga pembelian bersyarat di pasaran. Pembelian bersyarat ni adalah merujuk kepada sekiranya kita nak beli gula ni, kita terpaksa membeli gula yang lebih mahal, itu satu keadaan. Ataupun sekiranya kita nak beli gula, kita terpaksa membeli barang yang lain. Itu merupakan satu tindakan yang melanggar undang-undang. Jadi sekarang ni kita ada 4 lah fokus ops manis ini. Ya, adakah kerajaan bercadang berakhirnya ops manis hujung bulan ini akan dilanjutkan ataupun apa situasi yang akan dilihat, Datuk? Sebenarnya kita ada lebih kurang seminggu lebih lagi, untuk membuat penilaian berbaki. Dan setakat tak lama lagi kita nak sambut Raya Haji pula. Dan sebab dalam pada kita melaksanakan ops manis ini, kita juga ada strategi-strategi lain. Contohnya kita sentiasa melibatkan industri ini dalam perbincangan kita. Kita telah mengeluarkan arahan secara spesifik kepada 2 pengeluar utama tersebut, iaitu MSM dan juga CSR. Yang pertama, mereka kena keluarkan tidak kurang daripada 42,000 metrik tan sebulan gula untuk gunaan rakyat tempatan. Ini tidak termasuk untuk industri dan ini juga gunaan rakyat ni. Orang ramai. Boleh yang dapat kami namakan sebagai gula rakyat lah. Gula rakyat 42,000 metrik tan sebulan minima untuk kegunaan rakyat kita. Dan mereka kena buat laporan setiap hari pada kita. Setiap hari supaya kami dapat membuat pemantauan. Jadi apabila mereka produce gula ni, mereka menghasilkan gula, mereka akan hantar kepada pemborong-pemborong mereka. Jadi kami akan membuat penjejakan. Jadi kami akan rantaian tersebut. Supaya bekalan gula ni sampai dengan lebih cepat dan berkesan kepada target group kita. Datuk, daripada penyiasatan, pemantauan, penguatkuasaan dalam ops manis yang sudah berlangsung beberapa bulan, ada elemen-elemen yang Datuk katakan tadi berlaku di lapangan ataupun memang itu senario, iaitu permintaan tinggi, delivery dan juga musim perayaan. Adakah yang lain-lain berlaku? Ya, kalau kita tengok bekalan gula dalam negara kita, insya-Allah kalau semua berlaku secara yang dirancang, insya-Allah tidak patut berlaku kekurangan lah. Melebihi. Ditambah pula apabila kerajaan telah meluluskan pengenalan kepada gula jernih, insya-Allah bekalan itu lebih sepatutnya. Dan kami juga sebagai langkah yang lain untuk memastikan keberadaan gula ni dalam pasaran, kami juga membuat kerjasama rapat dengan agensi-agensi penguatkuasaan sempadan. Supaya tidak berlaku juga penyeludupan. Perlu saya maklumkan juga bahawa harga gula dalam negara kita RM2.85 adalah yang paling rendah di rantau ini, dan ini mungkin juga akan menyebabkan sekiranya kita tidak membuat kawalan di pintu-pintu sempadan, akan berlaku penyeludupan keluar gula tersebut ke negara-negara tertentu. Jadi itu juga kami laksanakanlah dengan kerjasama daripada agensi-agensi penguatkuasaan yang lain. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada agensi-agensi penguatkuasaan yang selama ini memberikan kerjasama yang sangat baik kepada pihak KPDN. KPDN ni kita pegawai penguatkuasa, kita cuma ada lebih kurang 2,200 orang pegawai saja di seluruh negara, dan dengan tersebut untuk menambahkan lagi keberkesanan, jadi kami bekerjasama rapat dengan agensi-agensi penguatkuasaan tersebut. Okey, Datuk. Dari aspek itu, adakah pihak kementerian juga memantau isu kekurangan gula ini hanya di peringkat retail atau runcit saja, ataupun Datuk dah cerita tadi di peringkat pengeluaran, di peringkat pemborong, di peringkat ataupun dia punya rantaian itu, adakah itu sebenarnya yang dilihat oleh penguatkuasa? Jadi macam saya kata tadi, kita bermula daripada peringkat penghilangan lagi. Daripada penghilangan, daripada laporan harian yang mereka hantar kepada kami,
kepada siapa? Kepada pemurung-pemurung utama. Kita ada lebih kurang 200 lebih pemurung utama di seluruh negara. So kami akan pantau penerimaan oleh pemurung utama dan daripada situ kepada siapa pula pemurung utama tersebut hantar. Dan penerimaan daripada pemurung utama juga kami akan tengok juga. Dan satu lagi ialah dalam konteks perniagaan gula ni juga mereka juga terlibat untuk menghasilkan gula-gula yang diedarkan terus kepada supermarket utama. Komersial lah. Itu juga kami pantau juga. Jadi oleh sebab itulah dengan pelbagai strategi ini kita berharap rakyat ataupun pengguna-pengguna kita di luar sana tak perlu gusarlah dengan strategi-strategi pendekatan dan juga pelbagai arahan yang dikeluarkan, ditambah pula dengan pemantauan yang rapat oleh pegawai-pegawai penguasa di seluruh negara. Jadi insya-Allah kita berharap kita dapat segera noktahkan isu gula ni. Kita ada pusat-pusat tertentu sebagai rujukan kita di daerah-daerah. Jadi pusat-pusat tersebut akan menjadi indikator kepada kita selama ada sesuatu tempat tersebut ada bekalan gula ataupun tidak. Jadi oleh sebab itulah kadang-kadang kita ada dashboard atau kita boleh pantau Ya, kita ada dashboard, betul tu Tuan Nazri. Tapi kadang-kadang adalah tidak ada juga. Kalau kita nak kata sebagai contohnya dalam satu kawasan tu mungkin ada 1-2 kedai dalam satu kampung ataupun dalam satu daerah tu mungkin ada 1-2 kedai. Pergi kat sebelah rumah yang jauh tak nak pergi kata kat situ tak ada gula. Jadi itu jadi itu juga kami pantau lah. Tapi seboleh mungkin kami dekat KPDN selagi mana kami dapat membantu untuk memberikan bekalan tersebut dengan kerjasama daripada pihak-pihak tadi, insya-Allah kami akan laksanakan. Dari sudut pemeriksaan dari premis-premis, adakah terdapat aktiviti penyorokan ataupun menyimpan kerana mereka tahu ini barang bagus, barang baik, bila harga tinggi ni kita keluarkanlah, adakah berlaku itu tu? Kami di bawah Akta Kawalan Bekalan kami mempunyai kuasa untuk membuat pemeriksaan dan juga kami ada kuasa untuk mereka meminta mereka mengisytiharkan berapa banyak bekalan yang dia ada, daripada mana mereka beli, kepada siapa mereka jual dan sebagainya. Jadi memang kita ada terima aduan daripada 3 Mei sehingga semalam. Kita terima lebih kurang 97 aduan. Pada peringkat awal ni memang banyaklah aduan yang kami terima, Cik Nazri. Tapi kebelakangan ni selepas daripada kita pelbagai pendekatan tu, insya-Allah kadang-kadang ada hari tu memang langsung tidak ada aduan. Jadi alhamdulillah kita nampak sedikit kejayaan di situ. Kami telah membuat pemeriksaan sebanyak 5,238 premis. Kita pergi kepada 5,238 premis daripada pelbagai peringkat rantaian tadi. Kami periksa 97 aduan yang kami terima, kami siasat. Dan daripada situ kita telah menghasilkan sebanyak 20 kes. Ada kes Ada kes. Jadi terima kasihlah kepada pemberi maklumat terutama daripada orang ramai lah yang menyalurkan maklumat pada kita. Dan kebanyakan kes yang terhasil ni nombor 1 adalah berkaitan dengan penjualan bersyarat. Maksudnya nak beli gula, kena beli gula yang lebih mahal ataupun kena beli dengan gula yang kena beli gula bersama dengan barang yang lain. Itu yang paling banyak kategorinya. Dan yang kedua ada juga yang menjual gula melebihi daripada harga yang kita tetapkan. Itu 2 kesalahan utama. Dan kami di peringkat kementerian telah memutuskan bahawa gula ni adalah siapa-siapa yang melakukan kesalahan adalah melakukan satu kesalahan yang serius sebab dia memberikan kegusaran kepada masyarakat, mengganggu bekalan dalam masyarakat. Jadi kami telah membuat keputusan bahawa sesiapa yang terlibat dalam isu-isu penyalahgunaan gula ini, kami akan ambil tindakan tegas, termasuk juga menggantung lesen mereka, membatalkan lesen mereka dan juga menyenarai hitamkan mereka. Janji daripada MSM dan CSR nampaknya mustahil juga, mereka dah keluarkan lebih daripada yang sepatutnya. 42,000 tan metrik. 42,000 metrik tan metrik itu adalah bersama dengan 42 juta kilogram. Banyak kita makan itu maksudnya. Sedangkan penduduk kita lebih kurang 32. Takut juga dari sudut kesihatan tu. Ya. Datuk, berkaitan dengan jenis gula yang kerajaan sudah pun benarkan, iaitu jenis gula pengeluaran gula putih.
bertapis jernih sebagai pilihan kepada pengguna supaya ada pilihan di dalam pasaran. Apa sebenarnya gula bertapis jernih ini dan adakah ia jenis gula yang baru diperkenalkan di pasaran dan apa fungsinya untuk menggantikan gula yang sedia ada ni? Okey, yang pertama saya nak maklumkan di sini bahawa gula jernih ni bukanlah satu gula yang kita kata diperkenalkan untuk menggantikan gula rakyat ni. Yang sedia ada ni? Yang sedia ada. Bukan Yang 42,000 metrik tan ni yang pakai ni hari minimum ni. untuk rakyat itu tetap dikeluarkan. Cuma pengenalan kepada gula jernih ni adalah sebagai pilihan. Mungkin ada antara rakyat kita yang nak pilihan yang mampu dan sebagainya. Untuk membeli gula-gula yang mungkin pada pandangan mereka lebih sesuai dengan gaya hidup mungkin, lebih sesuai dengan kesihatan mungkin, ataupun lebih sesuai untuk kegunaan tertentu. Sebab gula jernih ni dia lebih jernih daripada gula biasa. Jadi mungkin setengah orang mementingkan aspek-aspek tertentu. Jadi tapi pokoknya yang saya nak jelaskan di sini bahawa dia tidak akan menjadi pengganti kepada gula yang sedia ada, gula rakyat. Dan gula rakyat akan terus dijual kepada rakyat dengan harga RM2.85 untuk gula pasir kasar bertapis dan RM2.95 untuk gula pasir halus bertapis. Jadi harga ni sebenarnya telah pun diselaraskan di seluruh negara, termasuklah juga di Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Cuma untuk gula jernih ni memang kita tidak ada harga kawalan. Dia bergantung kepada harga pasaran. Dan kalau kita sedar pun gula jernih ni adalah satu gula yang diperkenalkan untuk memastikan syarikat ini berdaya saing dalam pasaran dan juga mungkin dia boleh menjadi kompetitor juga ataupun pesaing kepada gula-gula import yang mahal juga yang ada dalam pasaran kita. Jadi itulah situasi dia, insya-Allah. Datuk, ini berkaitan dengan gula yang rakyat ini. Adakah gula rakyat ini dibenarkan oleh dibeli secara pukal kepada pembuat confectionery, syarikat bakery, syarikat kuih-kuih dan sebagainya. Kerana mereka memerlukan gula yang banyak berbanding kita yang pakai sehari-hari ini mungkin sebungkus tu mungkin makan minggu juga nak habis. Tapi adakah kategori gula kasta yang banyak digunakan dalam industri makanan ini dikategorikan sebagai gula rakyat ataupun mereka perlu ada pilihan lain? Okey, sebenarnya saya juga baru belajar. Saya pun nak belajar ni. Maksudnya setiap gula ni dia ada kegunaan yang tersendirilah. Mungkin untuk buat icing, untuk membuat kek ni guna gula lain. Untuk membuat minuman ni gula dia lain. Untuk membuat produk-produk lain. Jadi sebenarnya macam saya kata tadi, 42,000 metrik tan yang ditetapkan sebagai kota minima pengeluaran oleh kedua-dua syarikat ini adalah gula rakyat yang ni secara lebih kurangnya adalah untuk kegunaan rakyat kita lah. Sebab daripada situ kita ada lagi segmen lain. Kalau kita ingat ada segmen gula guni yang 50 kg. Ini sebenarnya gula adalah untuk kegunaan industri. Jadi industri-industri yang terlibat dalam pembuatan F&B dan sebagainya, mereka tidak boleh beli gula rakyat ni. Oh, tak boleh Tak boleh. Mereka, kalau kita nampak mereka berkotak-kotak angkat dalam troli ni macam mana? Jadi itu boleh laporkan kepada kita lah. Faham. Jadi gula industri ni memang dah ada satu segmen ada khas. pasaran dia. Ada pasaran dia dan gula industri juga dia banyak kategori juga. Dia mengikut kepada keperluan industri itu. Saya tahu ni. Jadi macam kata tadilah, untuk membuat makanan kategori dia lain, spek dia lain. Untuk buat minuman lain, untuk buat kek lain, makanan segera lain-lain. Jadi, tapi yang Datuk dapat aduan rakan-rakan petugas penguasa di lapangan, yang gula mana yang tak cukup ni sebenarnya? Yang rakyat ke ataupun yang industri pakai ni, yang nak buat kek ke, nak buat kuih ni, mereka jual-jual dan sebagainya perlukan gula yang banyak. Kita gula yang dikatakan sebagai terganggu sedikit ni adalah gula rakyat kita lah. Memang berlaku lah. Gula rakyat sebab kadang-kadang kita tak nafikan kebanyakan IKS, SKS kita, contohnya macam peniaga pasar malam, berjalan ni kan, peniaga-peniaga di bazar Ramadan dan sebagainya, mereka juga menggunakan gula yang sama. Jadi oleh sebab itulah permintaan tu tinggi menyebabkan sedikit berlakulah. Jadi sekarang ni insya-Allah saya rasa keadaan semakin hari semakin baik dan kita akan mempertimbangkanlah pelaksanaan Odds Manis ini. Ya, apa jaminan diberikan oleh dua syarikat besar ni Datuk, MSM dan CSR
untuk mereka maintain pengeluaran dan jika ada kekurangan bekalan mereka mampu mengeluarkan lebih ataupun bagaimana, Datuk? Okey, setakat ini jaminan yang diberikan oleh kedua-dua syarikat ini, yang pertama macam kata tadi, mereka akan mengeluarkan bekalan ini dalam kuantiti yang mencukupi kepada Datuk pelanggan memang dapat laporan masing-masing. hari-hari Setiap hari mereka akan lapor pada kita. Dan yang kedua, selain daripada untuk gula rakyat ni juga, mereka juga akan produce gula-gula industri ni supaya semua segmen akan dapat bahagian masing-masing. Di samping itu, kami juga mengarahkan kedua-dua syarikat ni mewujudkan stockpile. Stockpile ni adalah stok penimbal dalam keadaan-keadaan tertentu, sebagai contohnya berlaku kerosakan pada kilang dan apa-apa juga keadaan cuaca dan sebagainya. Jadi stockpile tersebut boleh digunakan. Jadi berapa lama stockpile tu? Stockpile itu kalau mengikut data yang kita ada, kita mewujudkan sebanyak 53,000 metrik tan. Maksudnya keperluan itu sepatutnya lebih daripada sebulan. Jadi kita menggunakan strategi tersebut. Dan ini pertama kali diperkenalkan? Kita perkenalkan sejak daripada tahun 2022 lagi. Kita dah ada sebab pada tahun kita belajar daripada pengalaman semasa COVID. Itu apabila COVID melanda negara kita dan ada antara syarikat-syarikat ni ataupun pekerja-pekerja syarikat ni yang dijangkiti COVID menyebabkan kilang tersebut terpaksa ditutup. Jadi kita mengambil langkah pelajaran daripada tersebut, kita mewujudkan stockpile dan stockpile tersebut wujud sehingga sekarang, insya-Allah. Datuk, ni rakyat ni mudah panik. Air tak cukup marah kerajaan, kan? Tak betul lah. Minyak masak tak cukup, kerajaan kena jawab. Pengajaran daripada isu bekalan gula ini, bagaimana panic button ini tidak berlaku, tetapi ada red flag lah, ada sistem amaran awal daripada pihak kementerian. Ya, sistem amaran awal ni kita sebabnya kalau bercakap dalam konteks gula, dan kita ada lagi sebenarnya barang-barang kawalan lain yang banyak dijaga oleh pihak KPDN. Bukan gula je. Bukan gula sahaja. Kita jaga gandum, kita jaga petrol, kita jaga diesel, kita jaga LPG, kita juga jaga minyak masak dan sebagainya. Kalau minyak masak tu 60,000 metrik tan sebulan. Kita juga jaga ayam, kita juga jaga telur dan pelbagai komoditi lain. Jadi dekat pejabat kami itu of course dashboard yang dihasilkan dengan bantuan pegawai kita, industri dan juga pasukan-pasukan yang lain ni banyak membantu kita untuk menunjukkan bahawa sama ada berlaku gangguan ataupun tidak. Cuma pada saya ialah pesanan saya kepada masyarakat supaya sentiasa merujuk sesuatu isu itu kepada kerajaan lah. Sebab kadang-kadang jangan tularkan dulu. Kedai sebelah rumah tak ada gula habis. Kadang-kadang proses-proses contohnya replenishment of stock. Dia baru habis. Sepatutnya kedai dia terima 2 kali seminggu. Benda tu berlaku macam biasa tapi tak sampai lagi. Esok lusa mungkin sampai. Jadi jangan panik. Dan tapi dalam konteks gula ni sedikit saya nak maklumkan kepada pengguna-pengguna kita bahawa gula ni adalah satu item barang kawalan tetapi tidak ada elemen subsidi diberikan. Jadi kedua-dua syarikat ni mengeluarkan produk tersebut dengan harga yang kita kawal. Mereka tidak boleh jual lebih daripada harga tersebut. Dia tidak macam minyak masak. Minyak masak ni yang kita jual dengan harga RM2.50 dalam polybag itu, sebahagian besarnya adalah disubsidikan oleh kerajaan. Jadi itu keunikan sistem kawalan harga yang ada dalam negara kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan rakyat kita ni dapat menangani kos sara hidup dengan berkesan, rakyat kita ni dapat planning dia punya perbelanjaan dan tidak berlaku benda-benda yang tidak sepatutnya dalam yang penting yang panik tu Pada saya yang penting tu jangan panik. Sebab orang berniaga ni dia akan terus mengeluarkan. Sekiranya mereka sekiranya mereka tidak produce gula ni, macam mana mereka nak menanggung kos operasi dan sebagainya. Jadi itu yang kena. Tapi pada tersebut saya nak tapi memang tak ada kebocoran tu saya tak nak nafikan kemungkinan di sempadan-sempadan kita tertentu sebab negara kita ni sentiasa dikelilingi oleh sempadan-sempadan. Contohnya kita di utara kita sempadan dengan Thailand. Di selatan kita sempadan dengan Singapura dan sebagainya, dengan Indonesia, dengan Filipina dan sebagainya. Mungkin juga berlaku sedikit sebanyak
Selundup apa dia penyeludupan ni. Kita tidak boleh nafikan sama ada secara tradisional ataupun secara sindiket. Tapi itulah yang saya nak pesan. Rakyat kita janganlah terlibat menjadi dalang ataupun menjadi sebahagian daripada perkara-perkara tersebut. Adalah tidak adil untuk kita melihat barang-barang kawalan kita, minyak masak, tepung, gula dan sebagainya macam ni LPG. berada di luar negara, Ya. tetapi dalam negara kita ada masalah. Jadi saya rasa perkara tersebut sangat tidak adil kepada negara kita. Apatah lagi sekiranya item-item yang diseludup keluar tersebut terpaksa ditanggung subsidinya oleh kerajaan. Betul. Jadi itu semua duit kita, itu semua duit rakyat yang perlu kita pertimbangkan secara serius. Apa pesanan Datuk kepada penonton di luar sana jika mereka ada aduan ke nak hubungi siapa dan sebagainya, Datuk? Ya, saya terima kasih Tuan Nazri. Yang ni detik yang saya tunggu-tunggu jugalah. Sebabnya saya dapati kebanyakan daripada masyarakat kita ni, apabila mereka melihat sesuatu insiden ni, mereka akan segera menularkan sama ada sosial media, di sosial media dan sebagainya. Apabila kita terlalu cepat menularkan kepada sosial media, terutamanya apabila sesuatu premis tersebut melakukan kesalahan. Contohnya macam tadilah mereka membuat menjual mahal contohnya, ataupun mereka mengenakan syarat jualan contohnya. Jadi kadang-kadang apabila kita pergi, benda tu bukti dah dihapuskan. Itu satu. Yang kedua, bila kita tularkan benda tersebut, maklumat yang diberi itu tidak tepat. Maksudnya tidak lengkap. Kadang-kadang ditular. Dia kata contohnya, di kawasan A ni ada peniaga yang jual dengan harga mahal. Tapi dekat mana? Kan? Jadi ada baiknya kalau untuk membolehkan penguasaan yang lebih berkesan daripada pihak kami KPDN, kita ada beberapa saluran yang kita dah sedia ada establish lah. Yang pertama WhatsApp lah. Kita ada WhatsApp 019-279-4317. Itu satu nombor. Yang kedua nombor dia 019-8488-000. Itu nombor WhatsApp. Jadi nombor WhatsApp ni adalah yang kita kata yang paling popular lah, medium penghantaran aduan melalui WhatsApp. Yang kedua, kita ada portal e-aduan KPDN. Boleh tengok e-aduan.kpdn.gov.my. Kita ada call center kita 1-800-886-800. Kita ada bilik gerakan kita 03-8882-6088, 03-8882-6245. Dan kita juga ada yang baru diperkenalkan awal tahun ni, itu aduan suri. Dia boleh scan saja aduan mereka di tempat-tempat tertentu tu, terus aduan tersebut sampai kepada mereka. Jadi janji kami kepada pengadu, kami akan membuat siasatan secepat yang mungkin. Okey, jadi letakkanlah kepercayaan kepada pegawai-pegawai kuasa di seluruh negara. Kami akan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan komited. Kami akan cuba menyelesaikan isu-isu ini daripada berlarutan dengan mengambil tindakan-tindakan yang bersesuaian mengikut undang-undang. Menarik. Semua nombor-nombor yang diungkapkan oleh Datuk tadi kita akan paparkan di skrin Esra Awani dalam perbincangan ini. Jadi banyak sumber, tak ada masalah untuk diberikan aduan secara lengkap. Macam-macam adalah, WhatsApp ada, telefon pintar Easy Edu KPDN dan juga bilik gerakan penguatkuasa, call center pun ada semuanya. Terima kasih Datuk atas masa yang diberikan. Harap-harapnya menjelang Idul Adha ni tak ada isu bekalan gula kurang di kawasan tertentu. Kita boleh berhari raya dengan tenang, dan kalau boleh kurangkan gula untuk kesihatan anda. Jadi itu tadi bertemu buat saya bersama yang berbahagia Datuk Azman Adam, Ketua Pengarah Penguatkuasa Bahagian Operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kosari Hidup. Jadi itu saja dalam agenda Awani pada malam ini bersama saya Nazri Kahar. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.